A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton Malam Mistik Profile daripada seluruh Nusantara. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda perkongsian daripada novelis Nini Osman. Kisah pada kali ini memang menyeramkan. Kisah Hantu Bangkit bahagian 1. Sekiranya anda sudah bersedia, ayo rasa sentuhanku. Saya terpanggil untuk berkongsi kisah ini selepas membaca beberapa kisah seram yang berkait dengan hantu bangkit yang berlaku di Sarawak. Juga ada yang membuat request untuk menceritakan apa yang pernah diceritakan kepada saya oleh ibu saya. Cerita ni merupakan kisah benar yang berlaku puluhan tahun dahulu, kata Nini Osman. Ada yang bertanya, adakah ia hanya berlaku dan popular di Sarawak? Mungkin ya, kerana ianya agak baru di tanah Semenanjung dan ramai yang baru mendengar tentang kisah hantu bangkit ni. Maafkan saya jika saya silap lah, ya. Kisah ni berlaku di satu kawasan di Sarawak. Seorang wanita yang sudah berkeluarga tidak sihat selama bertahun-tahun dan akhirnya meninggal dunia kerana penyakitnya. Usianya masih muda dan sudah mempunyai beberapa orang anak bersama suami. Dia meninggal di hospital dan dibawa pulang ke rumah untuk diuruskan. Mendiang diuruskan dan dipakaikan pakaian kesukaannya ketika dia masih hidup. Seluruh sanak saudara dan rakan taulan datang melihat mendiang buat kali yang terakhir dan dikebumikan selepas 3 hari. Alkisahnya, seorang pakcik bertembung dengannya di jalan utama. Mendiang dikebumikan pada siang harinya. Susuk putih itu sedang berjalan pulang ke rumahnya. Mujur mendiang tidak menegur pakcik tersebut. Dari apa yang pernah diceritakan oleh jiran-jiran yang tinggal berhampiran, mendiang memanggil-manggil minta dibukakan pintu. Selepas kematiannya, suami membawa anak-anak mereka pulang ke kampung selama beberapa bulan. Selepas tu, kelibat hantu bangkit ini selalu kelihatan pada setiap malam dan akan berjalan pulang untuk bertemu suami dan anak-anaknya. Selepas pintu tidak dibuka, ia akan bergerak ke rumah-rumah yang pernah dikenalinya semasa dia hidup. Sama ada kawan ataupun lawan, semua yang pernah dikenali pasti akan diziarahi. Salah seorang jiran pernah bertempiaran lari dari dapur bila ternampak sepasang tangan putih berkuku merah tiba-tiba melekap di cermin jendela dapur. Kukunya merah kerana sebelum dikebumikan, kukunya dioles dengan cat kuku kesukaannya. Yang pasti, kesan tanah akan melekat di cermin dapur tersebut. Dan tali yang pernah digunakan untuk menurunkan kerandanya selalu dijumpai di atas jalan raya
walaupun tali itu disimpan rapi di dalam stor. Stor tu dikunci kemas dan dijaga oleh seorang penduduk. Setiap pagi, dia akan mengutip tali yang memanjang di atas jalan bersama kesan tanah. Ada juga kes seorang budak lelaki menangis di tengah-tengah jalan sebab ada sesuatu yang memegangnya dari belakang sampai dia tidak dapat bergerak langsung. Selalunya, kes hantu bangkit ni berlaku 40 hari sehingga ke 100 hari. Ada yang 40 hari dan ada yang sampai 100 hari. Inilah kisah pertama hantu bangkit dari saya. Kesahihannya hanya Allah saja yang maha mengetahui. Apa yang kita tahu, yang kembali selepas mati itu bukanlah seorang manusia lagi. Cerita ni diceritakan oleh ibu saya yang mana ketika kejadian ni berlaku, dia turut berada di situ. Ketika itu, dia masih remaja. Sebenarnya ada lagi kisah-kisah lain. InsyaAllah saya akan sambung di lain masa. Sekian, terima kasih. Ya saudara, itulah dia kisah hantu bangkit bahagian yang pertama yang dikongsikan oleh novelis Nini Osman. Okey, pada hari yang lain kita akan sambung lagi kisah hantu bangkit yang kedua. Okey, terima kasih Nini Osman kerana sudi kongsikan pengalaman ini. Terima kasih juga kepada anda yang sudi menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe, tekan butang loceng, komen dan share itu adalah gratis. Kita jumpa lagi di kisah yang lain pada hari yang lain. Peace. No war.